Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Fadil Ustaz Pengurusi Majlis, Barisan Kepimpinan, Barisan Penasihat Hewi, dan Barisan Kepimpinan Pemeram, Pegawai, dan juga seluruh yang hadir, sahabat-sahabat ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama untuk sama-sama kita membaca kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Syama'ilu al-Muhammadiyah karangan al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yang lahir pada tahun 209 dan wafat pada tahun 279. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu salah seorang daripada Al-Hafiz yang mana menyusun Kutubus Sittah, iaitu kitab yang terkenal Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi radhiyallahu anhu, atau terkenal dengan Al-Jami'ut Tirmidzi. Dan kitab lain yang terkenal bagi Al-Imam At-Tirmidzi adalah kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeza pandangan dalam masalah nama kitab Syama'ilun Nabi, adakah yang paling tepatnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Syama'il Muhammadiyah. Yang tepatnya kata para alim ulama adalah nama Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilun An-Nabi. Ala kulli hal, tidak perlu kita berbincang berkenaan dengan nama, yang penting apa yang ada di dalam kitab tersebut. Alhamdulillah, saya sempat membaca kitab ini dengan guru saya yang mulia Syekhuna Yusri hafizahullah taala, bermula pada tahun 6 hari bulan 1 2009 dan tamat pada 7 hari bulan 5 2010. Hampir setahun, dan baca kitab ini dengan guru yang mulia Syekhuna Yusri hafizahullah taala bermula daripada awal sampai habis, tanpa saya tinggalkan satu kelas pun dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yang membaca kitab tersebut di hadapan guru, di hadapan Syekh Yusri. Saya tukang baca dan Syekh syarahkan dalam Masjid Al-Ashraf di Muqatta. Dan habis tamat kitab ni baru buka mula kitab Qasaisul Kubra Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah sempat kita ikut kelas pengajian ni setahun, dan tahun tu kita tak balik ke Malaysia dan sempat habis daripada awal sampai habis. Moga-moga keberkatan tu dapat kita sama-sama kongsi pada malam ni insya-Allah. Saya duk tengok-tengok kitab ni ada 56 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 56 bab. Dan sebelum ni kita baca di Malaysia kitab Mukhtasar Al-Imam Tirmidzi karangan Al-Imam Abdul Majid Syarnubi radhiyallahu an. Tu pun ambil masa selama 3 bulan. 3 bulan saya baca Mukhtasar. Mukhtasar tu ada lebih kurang 200 hadis lebih. Hak ni ada dekat berapa tu? 400 lebih. Ada 200 kita buang. Itu 3 bulan baca 200 lebih, 400 jadi 6 bulan lah. Saja malam ni kita nak riwayat aja ni. Kita akan baca secara laju. Cuma saya bimbang dua je lah. Baca laju ni memang seronok, pro habis. Cuma kita nak ambil kefahaman juga sikit, ambil kefahaman daripada bab-bab tersebut. Jadi saya bercadang seorang-seorang saya lah, ya. Walaupun tak ada pencadang waktu tu dan pembangkang, saya bercadang untuk saya baca dulu bab, baca hadis, kemudian saya akan syarahkan secara mujmal hadis tersebut. Boleh tak? Macam tu tak apa. Kalau tidak tak habis bab. Sebab saya bercadang malam ni nak baca 19 bab, 100 lebih hadis. Ada 3 majlis hari ni, esok pagi dengan malam esok. Kalau boleh cuba nak habis jugalah 56 bab ni. Kalau boleh, doa lah. Orang yang kenal saya dia kena habis Ustaz Nazrul. Cuba beri keyakinan sikit. Kalau habis. Dan saya sempat habis di Mesir ni kitab ni bacaan dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat kita. Di Syubra tak habis, tahun 2010 tak habis. Yang habisnya di Mansurah.
Pernah habis sekali di Mansurah, saya tulis semua. Itu kitab ni hancur habis semua lah. Sebab duk guna kitab ni. Di Syubra, di Mansurah habis pada tahun 2009, 23 hari bulan 8 2009, bulan Ramadan, pukul 3 petang. 3 hari majlis kot, tak silap saya. Pagi malam, pagi malam, pagi malam, baru habis. Baik, insyaAllah kita akan baca. Tak mahu cerita banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak akan syarah lah macam apa ni. Kalau kita talaqi, maksudnya baca daripada awal sampai habis dengan tidak hadkan waktu, insyaAllah kita akan syarahkan sesuatu lah. Cuma hari ni kita akan syarah secara sardan, secara laju. Dan ini juga adalah tarik para alim ulama dalam memahami dan juga mengambil manfaat tentang hadis Rasulullah SAW. Walaupun syama'il Nabi SAW ni perlu juga syarahan sedikit. Kerana apa? Kerana dia ada dalam ni perkataan-perkataan yang sukar difahami. Kemudian juga ada perbuatan-perbuatan Rasulullah yang perlu ditunjuk cara macam mana Rasulullah buat. Jadi sikit-sikit kita akan terang lah. Kita terang secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekhu Al-Hafidhu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam At-Tirmidhi boleh dibaca namanya dengan 3. At-Tirmidhi, At-Tirmidhi, At-Turmuzi. Boleh baca. Turmuzi, Tirmizi, Tirmidhi. Nampak tak? Baik. Cuma nisbah dengan Tirmiz itu lebih aula kerana Al-Imam Tirmidhi dia asal daripada kampung namanya Tirmiz. Cuma baca nama dengan 3 wajah tidak ada masalah. Al-Imam Tirmidhi murid kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Orangnya mata tidak nampak, tapi hatinya celik dan diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang dan juga mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai peringkat Al-Hafiz. Hafiz ni yang kurang-kurangnya menghafal 300,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu, antara manaqib Al-Imam Tirmidhi, Al-Imam Al-Bukhari gurunya sendiri pernah meriwayatkan sebuah hadis daripadanya yang tidak dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari, tapi dikeluarkan dalam kitab yang lain. Dan ini pun sudah cukup, kata para alim ulama, sebagai tanda kebanggaan bagi Al-Imam At-Tirmidhi radhiyallahu an, murid yang mana guru mengambil ilmu daripada dia sendiri. Maksudnya ambil sanad daripada dia. Hak ni orang panggil riwayatu al-akabir anil asabir. Riwayat orang besar-besar daripada orang yang kecil daripada dia. Nampak tak? Dan kemudian kata sebahagian ulama, beliau ni juga mencapai peringkat mujtahid. Sebahagian lagi mengatakan Al-Imam Tirmidhi bermazhab Syafi'i, beza dengan Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu yang bermazhab Hanbali. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lebih banyak mengambil hukum hakam daripada kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud adalah kitab yang mengumpulkan hukum. Walaupun Imam Abi Dawud sendiri bermazhab Hanbali, hukum hakam disusun oleh Imam Abi Dawud itu banyak membantu kepada mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Syekh Musnidud Dunya Al-Allamah Syekh Yasin Al-Fadani radhiyallahu an mensyarahkan kitab Sunan Abi Dawud sebanyak 23 jilid. Tapi kitab tersebut hilang, mafqud. Guru kita yang mulia Syekhuna Ahmad Mamduh radhiyallahu ta'ala cerita, dia kata berlaku 2 pandangan dalam kehilangan kitab tersebut. Kitab tu hilang di maktabah Syekh Yasin Padang di Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama katanya kerana para hujjaj, orang-orang yang datang menunaikan haji daripada mana tempat pun datang, kadang-kadang menumpang di maktabah Syekh Yasin Fadani. Jadi yang menumpang tu ada mencuri kitab-kitab tersebut, bawa balik lari ke kampung mereka. Tapi pandangan tersebut tidak kuat, kata Syekh, kerana para ulama di Makkah berpandangan kitab tersebut tidak dicuri oleh orang, tapi dicuri oleh jin. Bukan jin yang berupa dengan orang yang mencuri kitab, tak, memang jin sungguh. Jin sungguh ambil kitab tersebut, bawa balik ke alam jin. Jadi jin pun ambil kitab tu. Tok Guru kata, kitab kita tengok tak hilang-hilang lagi pun nak rumah maksudnya. Tak tahu mana. Babu kitab kita lah, bukan kitab ulama-ulama kan. Kitab kita tulis. Kalau kita tulis lah. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mengatakan berkenaan dengan ciptaan Allah Ta'ala pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini banyak dia punya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan baca secara ringkas. Saya tidak akan baca rawi a'la
saya tidak akan baca rawi secara penuh, yakni matan itu tidak akan kita baca. Kita akan baca rawi a'la sahaja. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa bil-tawil al-ba'ini wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaqi wala bil-adami wala bil-ja'd al-qatat wala bis-sabti aw bis-sabit aw bis-sabat. Saya baca 3 boleh buh 3 apa. Ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanata wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rab'atan laysa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sha'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmarul lawn atau asmaral lawn, boleh baca dua. Idza masya yatakaffa'u. Qala haddatsana qala an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena sayyidina Bara' dan ayahnya dua-dua sahabat. Yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan marbu'a atau rajulan marbu'a bu'aida atau ba'ida ma baina al-mankibain 'azim al-jummati ila shahmati udhunayhi alayhi hullatun hamra ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu. An al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma ra'aytu min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu sya'run yadribu mankibayhi bu'aida ma bainal mankibain atau ba'ida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Ini yang dipesan oleh guru kita Syekh Yusri hafizahullah taala. Kalau baca nama Sayyidina Ali dan juga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidina Ali, maka dibaca dengan 3 radhiyallahu an karramallahu wajhah alaihi salam. Ini bukan ke ta'zim Sayyidina Ali seorang, tidak. Karena Allah SWT Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang suruh untuk kita puji para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kena menggunakan Syiah apa semua. Kita pun mudah nampak tu. Qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri shasnu al-kaffain wal qadamain atau shasnu al-kaffain wal qadamain. Syasnu boleh, syasna pun boleh. Maksud dia rafa' boleh, mansub pun boleh, nasab pun boleh. Dakhmu atau dakhma al-ra'si, dakhma atau dakhmu al-karadis, tawilul masrubah, idza masya takaffa'a takaffu'a ka'annama yanhattu min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Qala بهذا الإسناد عن المسعودي. Kalau tengok baca hadis yang ke-6 tu, haddatsana Sufyan bin Waki' qala haddatsana Abi 'an al-Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu bima'nahu. Ini ada sedikit nuktah dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Kalau disebut nahwahu, apa beza nahwahu dengan mislahu? Para ulama hadis berbeza pandangan dalam masalah nahwahu dengan mislahu. Kalau nahwahu ni, kata para alim ulama, jarah kebanyakan daripada adat ulama hadis, kalau dia sebut pada perkataan sanad yang pertama, sebelum ni sebut hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak? Kemudian terus sebut sanad yang kedua, nahwahu bima'nahu. Kalau sebut nahwahu, kadang-kadang kita baca-baca dia sebut mislahu, maksudnya ada kaitan dengan hadis yang sebelum tu, sebelum yang diletakkan sanad ni. Dan para ulama mengatakan, kalau kata para alim ulama guna dengan lafaz mislah, mislahu, tak guna nahwa, guna mislah, sama aja mislu dengan nahwun. Nah, seperti itu, seperti. Tapi dibezakan lafaz mislu dengan nahwun. Kalau diguna dengan lafaz mislu, maksudnya lafaz dan makna sama dengan sebelum ni. Faham tu ya tu? Jangan harap lafaz dan makna hadis sama dengan hadis yang sebelum tu. Kalau guna dengan nahwahu, lafaz tak sama, makna aja sama.
Sebab tu disebut nahwahu bi ma'nahu. Nampak tak? Ini antara nuktah dalam ilmu hadis. Kalau kita baca kitab-kitab hadis sampai jumpa bihadzal isnadi mislahu, faham dah makna dan juga lafaz sama sebiji dengan sebelumnya. Sebut sebiji dakhmul karadis, dakhmul ra'si, sama, tak berubah langsung. Tapi kalau kita jumpa nahwa, maksudnya makna aja sama, lafaz tidak sama. Kita ada berubah sedikit lafaz tersebut. Qala an waladin, qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil-tawil al-mumaghad aw mumaghid wala bil-qasir al-mutaraddid wa kana rab'atan min al-qawm wa lam yakun bil-ja'd al-qatid wala bis-sabti kana ja'dan rajila wa lam yakun bil-mutahham wala bil-mukalsam wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu mushraq ad'ajul 'aynayn ahdabul ashfar jalilul mishash aw mushashi wal katid aw wal katat ajradu dhu masrubatin shasnul kaffayn wal qadamayn idza masha taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab wa idza iltafata ma'a baina katifayhi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah wa alyanuhum 'arikatan wa akramuhum 'ishrata man ra'ahu badihatan habahu wa man qalatahu ma'rifatan ahabbah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Dan kemudian dibaca berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Baik. Qala Abu Isa radhiyallahu anhu sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin al-Husain yaqulu sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mumaghitu az-zahibu tula wa qala sami'tu A'rabiyya yaqulu fi kalamihi tamaghata fi nushabatihi ay maddaha maddan shadida wal mutaraddidu ad-dakhilu ba'duhu fi ba'd qisara wa amma al-qatat aw qitat fashadidul ju'udah والرجل الذي في شعره هجونة أي تسن قليل وأما المطحم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه المشرب الذي في بياضه همرة والأدعج شديد سواد العين والأهدب طويل الأشفار والكتت أو كتت مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه خضيب من الصدر إلى سرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور أو الحدور يقال إن حدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به. Sampai ke hadis tu minggu kedua baru baca. Nah, sampai ke hadis tu baru minggu kedua baru baca hadis tu. Hari ni malam ni terus baca dah untuk minggu kedua. Saya baca minggu kedua baru dengan Syekh Yusri. Nampak tak? Tulis habis semua tu. Qala, hadis tu kita akan syarah nanti sebab hadis tu paling panjang sekali. Hadis yang panjang tu kita akan baca kerana hadis tu seolah mengumpulkan hadis-hadis yang sebelum ni. Cuma kalau yang tak ada hadis sebelum ni kita akan baca sikit juga. Jangan bimbang. Ya, oh, ustaz ni baca saja main dengar gitu lah. Baik kami duduk kat rumah baca. Nah. Baik. Dan penting juga majlis baca ni kerana nak betul baris. Nah, betul baris. Sebab yang saya baca kadang-kadang dalam kitab yang kita buka tak ada baris sana. Guru sebut yang tak ada dalam kitab. Saya ambil dengan Syekh Yusri ada buah baris lain yang tidak ada dalam kitab ni. Walaupun kitab ni telah dibubuh baris oleh guru kita yang mulia juga Syekhuna Muhammad Awamah radhiyallahu an, murid pada Syekh Abdul Fattah Abu Uddah. Ala kulli hal Syekh Yusri kata ada juga baris yang dia sendiri bubuh, bukan dia salahkan baris ni, tidak. Syekh kata boleh baca macam ni pun boleh. Kalau rajila kan, rajila tu Syekh Yusri yang bubuh, kata boleh baca baris bawah. Rajula yang Syekh bubuh. Dan sebab tu kata penting juga hadir dalam majlis untuk sama'. Kenapa sama' ni penting? Untuk betulkan baris. Rugi sangat orang yang main majlis sama', dia pegang kitab tak betul kitab yang ada depan mata dia. Tujuan majlis sama' untuk betul kitab.
Sebab tu kita tak perlu nak bimbang dengan kitab kita muktamad ke tidak. Kita tengok banyaknya salah kitab kita beli. Tak ustaz baca tak ada langsung hak kita punya. Itulah bagus. Bagus kerana apa? Banyak nuskah kita akan beza dengan nuskah yang ustaz pegang. Nah. Jadi bila tengok tu nampak oh yang ni kita boleh islah. Jadi kita boleh habaq ke orang nuskah ni tak beli pun tak apa. Nah, 3 line hilang. Gitu. Nuskah ni banyak silap, baris tak kenal. Yang elok nuskah sekian. Gitu boleh kita boleh bagi pandangan pula pada orang. Baik. Qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijah yukna Aba Abdullah. Jadi ada seorang lelaki daripada anak Abi Halah, zawji Khadijah. Sayyidina Khadijah sebelum kahwin dengan Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Abi Halah. Maka anak yang lahir ni yang digelar sebagai Aba Abdullah, yang dia ni adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihima assalam qala sa'altu khali Hind bin Abi Halata wa kana wassafa an hilyati an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqman mufaqqama yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri atwala min al-marbu'i wa akhsara min al-mushazzab 'azim al-hamati rajil ash-sha'ri min in infaraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كس اللحية سهل القدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر أو سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد أو بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنوار المتجرد أو متجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رهب الراحي شثن الكفين. Dalam riwayat ada juga rahbur rahati dengan data marbutah belakang. Wal qadamain sa'ilul atraf ay qala sha'ilul atraf khumsanul aqmasain masihul qadamain yanbu anhuma al-ma' idza zala qala'a yakhtu takaffiya wa yamshi hawna zari'ul mishyah إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. Ini banyak kali silapkan tadi, ini banyak kali. Dan ayat dia pun penuh dengan bahasa. Kita akan baca juga tu. Cara banyak-banyak. Qala سمعت جابر بن سمرة عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين قال طويل الشق العين. قلت ما منهوس العقب قال قليل اللحم العقب. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان. إضحيان maksud malam bulan mengambang, malam-malam mengambang. وعليه هلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى الخمر فلهو عندي أحسن من الخمر. Sayyidina Jabir ibn Samurah pada malam bulan mengambang melihat Nabi SAW dalam keadaan memakai baju yang berwarna merah. Perkataan hullah ini baju yang ada dua lapis. Baju yang berkaitan ada dua lapis, atas bawah ataupun luar dalam, maka dipanggil hullah. Jadi Nabi memakai baju yang warna merah. Di sini para alim ulama mengeluarkan pandangan lelaki boleh pakai baju merah.
Walaupun ada sebagian pandangan ulama kata orang lelaki tak boleh pakai merah, kerana pakai merah ni orang perempuan punya, haram orang lelaki pakai. Al-Imamul Baijuri radhiyallahu anhu mentarjihkan pandangan boleh pakai baju merah, cuma jangan merah yang qina, maksudnya akhna, maksudnya qina, maksudnya terlalu merah sangat. Itu tak boleh. Cina Tok Pek Kong pakai tu. Cina pakai duk main opera Cina tu. Yang tu tak elok pakai orang lelaki. Dia kalau merah elok ni merah hati. Tu elok pakai. Ni macam abang-abang kita pakai baju merah. Merah hati dan merah yang tidak terlalu terang, tak ada masalah. Boleh pakai. Ya. Nah. Dan Nabi pakai baju warna merah. Sebahagian kata bukan merah pun, warna dia dah luntur pada ketika tersebut. Warna baju Nabi dah luntur pada ketika itu. Ala kulli hal, kata alim ulama, guna dengan zahir itu lebih baik. Kerana sebut hamra' tu, tak sebut pun hamra' yang luntur apa semua, tak ada. Nah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-khamar. Maka aku waktu dia sebut, tengok wajah Rasulullah, aku tengok bulan. Tengok muka Rasulullah, tengok bulan. Walahu 'indi ahsanu minal khamar. Bahkan Rasulullah lebih comel daripada bulan. Baik, dia kata comel, tang mana bulan ni? Bulan kan bulat yang gitu, hidung pun tak ada, apa pun tak ada, datang bercahaya tu. Tu yang kena tengok balik. Dia musyabbah bih dengan wajhu syabah. Tak mana wajhu syabah Nabi dengan bulan ni paling cantik Nabi, pada cahayanya wajah Nabi SAW, dan pada macam-macam lagi lah yang tidak ada bandingan pada Rasulullah SAW. Perkataan falahwa ai bermakna ai wallahi lahwa, maksudnya satu sumpah ataupun satu takkid daripada Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala an. Jadi perkataan sahabat Nabi bila sebut falahwa indi ay wallahi lahwa, demi Allah sungguh-sungguhnya Rasulullah lebih cantik daripada bulan, lebih bercahaya pada bulan. Ini bermakna dengan yakinnya para sahabat keluarkan hukum ni, maksudnya tidak ada tolak bandingannya baginda Nabi SAW. Lepas para ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW lebih cantik daripada Sayyidina Yusuf AS. Semua Nabi-Nabi cantik, semua Nabi cantik, tidak ada seorang Nabi yang tidak cantik. Jadi utusan Allah semuanya cantik, bersuara sedap dan berbadan tegak. Ini antara kelebihan para Nabi dan para utusan Allah Ta'ala. Jadi para pendakwah pun kena gitu juga lah. Bukan nak suruh pergi bedah plastik, tak. Kena smart, walaupun tak handsome. Smart dengan handsome beza. Dia tak handsome tapi smart, pakai smart, hidung kembar tapi smart. Orang tengok Masya Allah, tengok belakang Aaron Aziz, tengok depan Allahu Akbar. Tapi tak apa, ada boleh hal pendakwah. Maksud dia kena pakai yang smart-smart, jangan lekeh sangat tengok. Lepas tidaklah bukan kita nak bincang dengan masalah ulama-ulama sufi yang tidak berkaitan, tak ambil perhatian tentang pakaian dan sebagainya. Itu kedudukan mereka. Kalau tak ambil perhatian dengan pakaian pun, orang tengok muka pun ingat Allah Ta'ala. Kita ni dah lah tengok muka tak ingat Allah, tengok baju pun tak ingat Allah. Lepas tu nak ingat apa kita ni? Jadi ambil satu jadilah, pakai baju jadilah. Dan tahu, oh Masya Allah, ingat Rasulullah SAW. Tengok muka Allah, pecah rumah. Tapi tak apa, alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu para alim ulama kata elok baca syama'il. Kenapa baca syama'il? Kerana bila baca syama'il, ada orang yang jatuh cinta pada seorang disebabkan rupa paras. Ada orang jatuh cinta pada seorang disebabkan dengan akhlak yang mulia pada orang tersebut. Ada orang yang jatuh cinta kerana kebaikan yang dia berikan kepada seorang. Dia buat pada seorang kebaikan, maka kita balas balik kebaikan tadi dengan rasa cinta kepada dia. Macam-macam kecintaan ni. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan semua perkara tersebut. Kalau nak cari rupa cantik, Rasulullah rupanya cantik. Kalau nak cari akhlak yang mulia, Rasulullah akhlaknya mulia. Kalau nak cari orang yang buat baik kepada kita, Rasulullah adalah orang yang paling utama buat baik kepada kita semua. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang tunjuk satu benda yang baik, maka dia seumpama orang yang menunjukkan Man dalla ala khairin kafa'ilih. Berarti orang yang buat kebaikan tersebut. Sebab tu Nabi kata pula, Allahumma salli ala man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa tunjuk amalan baik kepada orang, maka dia akan dapat pahala. Seperti mana orang yang buat, malah tidak akan berkurang sikit pun pahala orang yang buat tadi, tapi dapat semangkuk kepada orang yang tunjuk perkara baik tadi. Siapa yang paling pahala banyak sekali di muka bumi dengan doa tersebut, dengan hadis tersebut? Rasulullah SAW sendiri. Kerana dia adalah mazhar utama kepada kebaikan. Jadi kebaikan yang kita buat semua ni adalah tunjuk daripada Rasulullah. Maka semua yang kita buat, pahala akan masuk ke Rasulullah juga. Maka Rasulullah tidak akan ada tolak bandingannya. Itu kata jangan Allah
Allah SWT bila berbicara tentang Rasulullah, bicara dengan penuh adab. Kita bicara tentang Rasulullah, bicara dengan adab dan tata susila yang lain daripada bicara tentang orang lain. Dan kita bicara tentang pemimpin-pemimpin dunia dan sebagainya, kita akan cepat boring. Bicara tentang artis-artis, boring. Tak lama. Artis muda orang berkenan, main tua jam terus. Tu pun kadang-kadang yang orang berkenan. Kadang-kadang lepas mati dah baru orang duk angkat. Tan Sri P. Ramlee. Masa duk hidup orang buat tak layan pun. Biasa-biasa aja. Bila mati macam-macam orang buat. Dia dalam kubur dia kata, orang ajak puak ni. Nah, koklah nak aku ni bagi jadi elok sikit dalam kubur. Ni tak. Pasang cerita-cerita aku beberapa kali, duk angkat aku bila aku dah mati. Dulu ni layan aku pun tak. Tak kita faham tak? Rasulullah SAW cerita berkenaan dia tak akan pernah kita rasa boring. Cubalah kalian buka kitab-kitab Syama'il, kitab Wasailul Usul. Bila baca 2-3 kali pun tak rasa boring. Kenapa? Kerana yang kita baca ni adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekasih Allah, sudah tentu Allah akan campakkan rasa cinta dalam hati orang yang mencintai Rasulullah. Kalau tak cinta, kalau dalam hati kita duk baca rasa boring, ada masalah dalam iman dan juga hati kita. Kena cek balik. Baik. Jadi Rasulullah SAW cantiknya lebih daripada Nabi Allah Yusuf AS. Ini riwayat daripada Rasulullah sendiri. Rasulullah kata, aku melihat saudaraku Yusuf AS ketika mana Isra' dan Mi'raj. Memang dia cantik, tapi kecantikan dia setengah daripada kecantikan aku, kata Rasulullah. Setengah daripada kecantikan Rasulullah, cantiknya sempurna. Sayyidah Aisyah berada. Sayyidina Yusuf setengah ya. Setengah tu perempuan dah jam dah. Gerak jari sampai nak putus. Jerit-jerit histeria kerana kecantikan Nabi Allah Yusuf AS. Bila mana mereka pakat kutuk Nabi Allah, mereka kutuk Sayyidatina Zalikha sebelum bertaubat. Kata kat Zalikha, apa berkenan kat orang suruhan sendiri duduk kat rumah, nah, belah daripada kecil. Maknanya jangan salah faham tu. Bukan Zalikha ni tua. Orang zaman dulu dia menikah muda. Raja dulu Al-Aziz tu, dia mungkin menikah dengan Sayyidina Zalikha ni muda. Bila muda, Nabi Yusuf dijumpai ketika tersebut masih lagi dalam muda belia. Faham tak? Mungkin waktu dibawa pergi ke rumah Al-Aziz, Nabi Allah Yusuf waktu tu sama umurnya dengan Sayyidina Zalikha. Jadi mereka membesar sekali. Cuma ni isteri orang, Nabi Yusuf adalah pembantu dalam rumah tersebut. Nah, yang diambil jadi pembantu kepada Nabi Yusuf adalah ahrar, orang yang sempurna. Bukannya orang yang orang merdeka, bukannya hamba. Sebab Rasul tidak boleh jadi hamba. Tapi bila dijadikan hamba, itu lain cerita. Tidak ada masalah. Jadi Nabi Allah Yusuf bila dah makin besar, makin comel, makin handsome. Dah kecil pun handsome, sampai besar memang handsome semua. Maka Zalikha waktu itu terpengaruh dan juga tergoda dengan kecantikan luaran tersebut. Dan rupanya dia tak tahu Nabi Yusuf bukan cantik luarnya, dalam pun cantik. Dalamnya pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam Quran Allah Taala sebut, idza hamma bihi wa hamma biha. Kenapa sebut hammat bihi wa hamma biha? Maksudnya dalam masalah bilik itu, Nabi Yusuf juga ada sedikit terdetik dalam hati. Comel Zalikha ni. Tapi bila ingat Allah, tarik balik. Faham tak? Hilang habis semua perasaan tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu lari keliling katil, kena ligan. Ni terbalik, bukan perempuan lelaki ligan perempuan, perempuan ligan lelaki. Nabi Yusuf lari, dia ligan, tarik belakang, tu koyak baju tu. Akhirnya orang kata macam-macam. Ni ringkas cerita lah. Panjang lagi tak habis kita. Jadi bila orang kata macam-macam, maka Sayyidina Zalikha kata, tak apa. Dia duk kata kat aku, panggil depa datin-datin ni mai rumah. Pok-pok datin ni memang suka mengata, kan? Datin zaman tu dah. Dia zaman ladak lah, malah bagus. Jadi kemudian bila panggil mai ke rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku? Bagilah makanan, buah-buahan dulu. Kemudian bagi pisau seorang satu. Sayyidina Zalikha kata kepada Nabi Allah Yusuf, wahai Yusuf, tolong lalu sah. Lalu buat apa? Lalu saya saja. Nabi Yusuf tak tahu kenapa kena lalu. Nah, maka Nabi Yusuf lalu. Lalu di tengah tu saja terpukau semua. Aku dibius cinta. Nah, habis tak nak buat apa dah. Sambil duk kerak buah, dia ingat kerak buah, kerak jari rupanya. Kerak jari, tak sedap jari tu dah nak putus. Sebahagian hampir putus jari dah. Apa maksudnya tu? Tu dibius lah tu. Tu kadang-kadang kecantikan ni boleh membius seorang tersebut sehingga tidak rasa syuur apa-apa yang ada di depan dia. Sakit pun tak rasa sakit. Boleh faham? Mak kalau tengok anak seorang duduk di depan dia, anak tadi nak dilakukan apa-apa yang tidak baik kepada anak tersebut, ibu dia akan selamatkan anak tadi walaupun dia luka teruk.
Waktu tu dia tak rasa apa. Kenapa? Kerana anak dia, kerana dia cinta. Macam ni mereka ni, dibius cinta tadi sampai tak dia nak rasa apa. Tu doktor pun kena handsome ya. Doktor pun kena handsome tak? Yang nak pergi bius tu, tengok muka dia, doktor tak apa, tak bius pun tak apa, doktor bedah terus boleh handsome. Ni doktor muka pun pecah rumah kan? Bibi dia tak bius pun tak apa, aku pensan sekejap tak apa. Alhamdulillah nah. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Bila berlaku macam tu, Nabi Allah Yusuf AS, maka intisyarlah berita, patutlah Sayyidatina Zaliqah tergoda, kerana memang lawa sungguh. Sayyidatina Zaliqah kata apa? Aku sangat tergoda ya, hampir kerak jari ni teruk pada aku. Nampak tak? Nampak nak kata kena balik atas kepala mereka. Nabi Allah Muhammad SAW lebih cantik daripada Yusuf AS. Tapi tak ada pula kita dengar cerita Rasulullah SAW orang pakai kerak jari bila tengok Rasulullah. Kenapa? Apa sebab dia? Kerana Rasulullah SAW cantiknya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak zahirkan secara keseluruhan. Kalau tak ada zahir secara keseluruhan, para alim ulama kata orang bukan kerak jari, orang bunuh diri tu. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat pada sekalian alam. Rahmat Rasulullah bukan pada akhlaknya sahaja, bukan pada perbuatan saja, malah pada wajah dan tubuh badan dan segala apa yang ada pada Rasulullah, semuanya rahmat. Kalaulah Rasulullah Allah Taala panjangkan kecomelan dan kecantikan Rasulullah tanpa disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka manusia akan bunuh diri. Kalau bunuh diri, ada rahmat dah lagi? Tak ada rahmat dah. Nah, jadi Nabi diutuskan bukan untuk rahmat, sebab orang bunuh diri setiap kali nak mula ucapan mati 2, 3, 4 orang belakang. Jadi ketika sebut Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dalam kecantikan Rasulullah. Rasulullah cantik tapi rahmat. Orang tengok redup mata memandang, sonok melihat. Tidak pula berasa macam mana melihat Nabi Allah Yusuf AS. Kita akan tengok dalam hadis nanti, seorang perempuan melihat Rasulullah duduk berteleku di dalam masjid. Kaki Rasulullah diangkat ni, lutut diangkat ke atas dan Nabi memeluk lutut. Perempuan tadi melihat tersebut dalam keadaan terketar badannya. Kenapa ketar? Haibatan di Rasulillah. Tengok, Masya Allah, duduk macam tu pun lawa nak mampu. Tu tak jalan lagi, baru duduk. Orang handsome ni pakai kentola pun handsome. Nampak gitu lah. Saja bagi contohnya. Itu kata Allah SWT, cantiknya Rasulullah SAW. Dan para ulama kata cantik Nabi Allah Yusuf ini umpama matahari, tengok lama buta mata. Cantik Nabi Muhammad SAW umpama bulan, lagi lama lagi rindu. Faham? Bulan juga disebut. Baik. An Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Qala la bal misla al-khamar. Kenapa didahulukan dengan sayf? Orang tanya, ya Rasulullah, wahai Sayyidina Bara', muka Rasulullah ni macam pedang kan? Pedang ni kata Sayyidina Bara' ibn Azib, la bal misla sayf, misla al-khamar, bahkan seperti bulan. Kenapa ditanya sama dengan pedang? Pedang ni kalau tajam, kena cahaya matahari, dia memancar ke mata. Tidak. Pedang katana yang samurai duk pakai. Cuba kalau kita tak kat cahaya matahari, kena ke mata kita. Ting. Jadi gelap tak. Lepas tu masa tu lah pencong lah. Filem-filem. Hantu tak ada pun nak pencong. Baik, jadi kenapa ditanya kena sama saif? Saif ni maksudnya terlalu bercahaya kerana pandangan berkilauan tersebut. Adakah macam tu muka Rasulullah berkilauan kah? Tidak. Bal mislal khamar. Kerana pedang kalau letak di bawah kilauan matahari, orang mungkin boleh carak mata. Tapi Rasulullah kalau tengok seumpama bulan, sebab kamu tak akan carak mata. Seronok memandang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala berikan kurnia kepada kita untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mati, sama ada dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Amin. Awak amin seluruh tak mau jumpa Rasulullah kan? Amin. Oh, amin depan ni amin. Belakang tak amin pun. Amin. Tak sebut juga tu pun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sira min fiddatin rajil asy-sya'ri. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida 'alayya al-anbiya'u
urida alayya anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyah. Jadi Rasulullah SAW melihat Sayyidina Musa dipajangkan kepada Nabi Muhammad, wajah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Allah, semua Nabi sebenarnya Nabi melihat. Cuma ni dibayangkan, digambarkan dalam sebuah hadis ni berkenaan dengan wajah-wajah yang menyerupai sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia kata Rasulullah, Nabi Musa wajahnya macam darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah. Rijal shanu'ah ni adalah kaum daripada Yaman. Orang Yaman yang mana mereka ni kulit mereka kemerah-merahan, berambut kerinting, berbadan tegak. Jadi Nabi Musa AS rupanya ke arah tu sikit, dan handsome. Manakala aku melihat Nabi Isa AS, muka dia dekat-dekat sama dengan kawan kita, sahabat kita, iaitu Urwah ibni Mas'ud. Jadi Sayyidina Urwah ni abang kata handsome sungguh lah. Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, wajah-wajah Nabi, kata para alim ulama, disimpan oleh Hercules di perbendaharaan Hercules, yang mana wajah-wajah tersebut diminta oleh Nabi Allah Adam AS untuk diturunkan daripada langit, daripada syurga, diturunkan wajah Nabi-Nabi di atas kain baldu yang comel. Jadi wajah-wajah Nabi tersebut ada. Saya tanya pada Syekh Yusri Abdullah Ta'ala, Syekh kata mungkin ada sampai sekarang. Hatta wajah Rasulullah pun ada. Ya, Rasulullah pun ada dalam gambaran tersebut. Ini berlaku kepada dua orang sahabat Rasulullah ketika mana pergi bertemu dengan Herakla di Rom. Dua orang pergi ke Rom untuk sampaikan surat kepada Herakla, aslim taslam, masuk Islam, selamat kamu. Hak tu je surat dia hantar, surat kepada Rasulullah. Dua orang ni sampai. Hadis ni diriwayatkan dalam Dalailu An-Nubuwah Al-Imam Al-Baihaqi, hadis sahih. Sampai di depan pintu kota Rom, turun batalion tentera untuk menyambut dua orang ni. Tapi bukan sambutlah, nak halau balik. Tentera ni kata apa? Ketua general turun. Kalau general zaman dulu ni, hak power ni Troy lah. Orang sebut Troy lah. Nampak kemas nak mampir. Penakut semua puak ni sebenarnya. Penakut dengan sahabat semua. Sahabat main dua orang mereka turun batalion. Ribu turun. Sahabat dua orang yang main. Main duduk di depan pintu. General main jumpa, kata bagi surat tu kepada kami akan sampaikan kepada Herakla, ini Hercules. Sahabat kata apa? Kami main jauh-jauh, bukan jumpa dengan hang, kata. Nak jumpa dengan Hercules tu. Hak tu tujuan kami main. Ketak lutut ni Pak Long tu dengar kata gitu ya. Dengar tu ketak lutut tu. Oh dia ganas dah. Baru sebut yang tu. Kerana apa ni? Kerana takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah menyebabkan orang jadi gerun dengannya. Kena jumpa Hercules, kata kami tak nak jumpa orang yang gerun macam ni. Dua orang dua-dua ni memang hebat semua. Maka akhirnya dijemput masuk terus ke dalam bilik, jumpa dengan Hercules. Dipendekkan cerita, Hercules bawa masuk ke dalam bilik, sebuah bilik. Bilik ni nak masuk melalui beberapa pintu, kena lalu kunci banyak, kunci. Masuk, kunci pintu tu balik. Masuk lagi pintu satu lagi, kunci lagi. Sampai satu bilik, dalam bilik tu ada 25 pintu. Ada 25 pintu pula. Maka dibuka pintu yang pertama, dikeluarkan kotak, diletakkan di atas meja di tengah-tengah bilik tersebut. Keluar kotak, buka kotak tadi dan tengok ada baldu. Kain baldu tersebut ada muka seorang lelaki yang mana sangat cantik, hidung mancung, mata bulat. Kemudian bukan mata bulat macam dengan Solomon tu. Duk faham betul pula kan, macam apa ni? Kartun-kartun Jepun. Dah. Maksudnya mata comel bulat, rambut bertocang dua, bertocang ikat di tepi. Kemudian apa ni, Allah bukan tocang tu tocang pom-pom gol. Pom-pom gol tak ada kaitan tu nampak geli geleman. Tak tocang hak jenis ikat ke tepi macam tu. Oh nampak ganah. Bukan ganah lah, maksudnya nampak masya-Allah perkasa. Kita kalau rambut panjang buat tocang itu tengok. Betul pakai serban. Ada kita akan baca bab tocang Rasulullah SAW. Rasulullah juga bertocang ketika mana perang. Perang kan lagi tocang, tak ada perang apa-apa. Tak perang dengan siapa. Baik. Tapi boleh tak tocang? Boleh bertocang. Laki boleh bertocang, tidak ada masalah. Selagi mana tidak menyerupai perempuan. Kalau masuk menyerupai perempuan ni macam mana? Kalau orang tengok belakang, orang main depan, ingat kan nak darah siapa? Itu tak boleh. Tapi orang tengok belakang, tahu dah jalan pun macam dengan Pak Randuk lagi. Maksudnya orang jantan tu. Sosok duk buat keliru lah. Tak pun kadang-kadang orang nak perli je. Duk main tu, dia ingat nak darah siapa tadi. Tu nak perli je ingatnya. Padahal jelas-jelas dah dengan badan tegak Aaron Aziz. Ingat?
mata Nelofa tu dia apa dia. Balik pada bab mengarut dah lagi ni. Sebab dia tengah-tengah ni duduk cakap lagi, tidur habis semua. Buat itu tak apa lah. Bila dibuka, maka ditanya, tengkuknya jinjang, kenal tak lelaki ni siapa? Dua orang sahabat ni kata tak kenal. Hadza Adam alaihi salam. Hercules kata ini Adam alaihi salam. Nampak muka Nabi Adam. Tutup balik dalam bekas. Buka pintu yang kedua, sampai pintu yang kelima. Wah, banyak panjang tu, sampai 25 rasul tu, jenuh nak cerita. Pintu yang kelima bila dibuka, buka letak gambar kat depan. Menangis dua sahabat ni. Menangis. Kata Hercules, kenapa menangis? Haza sahibuna. Ini sahabat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata, boleh tak kami pegang gambar ni untuk kami cium gambar ni? Kerana dah 2 bulan kami tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 bulan pisah, tak boleh dah, tak mampu. Kerana perjalanan yang jauh. Maka akhirnya diangkat gambar tersebut dan cium gambar tersebut dan letak balik. Hercules kata, sebenarnya gambar ini pada pintu yang ke-25. Sengaja aku dahulukan pada pintu yang kelima ni untuk aku nak test tengok betulkah ini yang utuskan kamu ke jumpa dengan aku. Nampak tak? Dan maksud dia, benarlah kamu memang adalah pengikut pada Nabi yang benar. Hercules tahu. Tapi kenapa dia tak ikut Rasulullah? Kerana takut kejawatan dia jatuh. Itu tujuannya. Cerita panjang. Buka dalam Fathul Bari, kita akan dengar cerita Imam Ibn Hajar Al-Asqalani cerita kenapa Hercules tak masuk Islam. Kerana dia bimbang dengan kawan dia, nama seorang Peter. Kawan dia ni mengaku Islam, akhirnya disiap hidup-hidup oleh golongan Kristian pada ketika tersebut. Jadi teroris ini bukan Islam. Teroris ni puak Kristian dulu lagi yang mulakan terorisme. Kawan ni main mengaku Islamnya. Peter ni seorang padri, rahib. Dia mengaku masuk Islam, pergi masuk di tengah-tengah Kristian. Kemudian dia kata, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan semua melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia baca Injil, dia baca Taurat, maka dia tahu tak mana nama Rasulullah ada dalam tu. Akhirnya ditangkap dia, kemudian dipukul beramai-ramai, kemudian disiap hidup-hidup pada ketika tersebut. Hercules tahu cerita tersebut. Kawan dia kena kawan baik dia. Maka disebabkan dia bimbang dengan perkara tadi, akhirnya dia terpaksa untuk nak mengumumkan tentang dia nak masuk Islam tersebut. Dia kena naik atas bangunan. Pernah tengok cerita orang putih? Raja-raja kalau nak cakap dia duduk kat atas, orang ramai duduk kat padang kat bawah. Dia macam itulah dia buat. Dia tutup semua pintu-pintu, kemudian dia naik kat atas. Sebab dia tahu kalau duduk di bawah, dia habak gitu, tak ada nak tarik balik, mati terus. Puak ni memang jenis raksasa semua. Tu kata jahat puak ni. Lepas tu tentera salib masuk ke dalam negara Islam, sangat kejam. Tentera Islam masuk ke dalam negara salib, ada buat itu? Tak ada dalam sejarah. Nampak tak? Tu kata, kena tengok sejarah. Kalau mereka nak rot-rot kita berkenaan teroris, Rasulullah SAW banyaklah hampa lagi teruk dalam sejarah. Hampa sendiri tahu. Nah, baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Hercules naik atas pentas, Hercules tanya, apa cadangan kamu kalau aku mengikut kepada Nabi yang diutuskan? Nah, yang mana disampaikan oleh 2 sahabat ini. Masa tu pakai angkat salib habis pun, dan pakai katok. Tak. Maksud dia pakai protes. Lepas Hercules pun takut waktu tu, sebab terlalu ramai waktu tu, sangat marah. Padri-padri marah, dan padri-padri ni kuasanya kuat, suara dia untuk nak sebar kepada rakyat di luar, jatuhkan Hercules. Maka ketika Hercules kata, sahabat-sahabat, saja nak teh tengok. Nak teh tengok aja iman kamu macam mana. Kau kemah lah. Dia kata, saya saja ya, gitu-gitu. Maka bila kata gitu, dia tidak masuk Islam disebabkan takut kuasanya jatuh. Bila sahabat ni balik jumpa dengan Sayyidina Rasulullah, ceritakan peristiwa ini, maka kata Sayyidina Abi Bakr Siddiq, miskin, sangatlah rugi Hercules mengetahui kebenaran tapi tidak ikut kebenaran tersebut. Nampak tak? Tapi Hercules ni bagusnya dia, sebab tu kerajaan Rom kekal sampailah. Berbeza dengan Parsi, Kisra hancur. Kenapa hancur? Kerana menghancurkan surat Rasulullah SAW. Kisra, Parsi, sampai surat dia kepada dia, Rasulullah sampai surat kan kepada Kisra, ambil surat tadi tak ada baca, koyak dah. Maka Allah Ta'ala kata, Allah akan koyakkan kerajaan dia seperti mana dia koyak surat aku, kata Nabi. Itu dia. Koyak tu kerajaan Kisra, tidak ada Kisra lagi pada zaman Allah. Yang ada kerajaan Khomeini. Itu dah. Itu timbala balik itu sikit-sikit daripada puak-puak tu lah tu. Nah. Geng-geng dia tu. Beza dengan Hercules, surat Nabi yang Nabi bagi, dia buat apa? Dia simpan surat tersebut, dijadikan sebagai azimat bagi puak ketika tersebut.
Surat ni setiap kali pertabalan raja-raja akan diletakkan dalam bekas, kemudian akan dijunjung di atas kepala. Sampailah surat Rasulullah disimpan di Vatican City. Nah, kenapa? Karena menghormati Nabi SAW. Walaupun tak beriman dengan Rasulullah, tapi tahu surat ni ada keberkatan karena surat ni sampai daripada Nabi SAW. Hebat lah. Puak Wahabi ni semua bid'ah syirik. Apa sama dengan puak Kristian? Kristian memang panggil dia gitu. Puak memang gitu sebab dalil banyak lagi orang mentakzimkan Rasulullah. Nah, cuma nak abang kata ni adalah surah orang mentakzimkan Rasulullah, kemudian kekal mereka ini kerajaan dia. Maksud dia nak kekal kerajaan, cintakan Rasulullah. Tapi bukan nak kekal kerajaan tu buat cinta Rasulullah. Nah, buat majlis selawat kan. KL berselawat kan. Lepas tu gambar dia pun ada sekali. Lain dia lawan dengan Rasulullah. Ambil selawat berani rajin sangat nak buat selawat. Tak apalah, bagilah alhamdulillah. Moga-moga berubah lepas ni insya-Allah. Baik. Jadi sampai pintu yang seterusnya tu sampai kepada bab Nabi Isa alaihissalam. Bila saya tengok baca dalam Dalailun Nubuwah, cerita berkenaan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, rupa Nabi Isa yang dibacakan, hidungnya mancung, berkumis, ada janggut, ada jambang, wajahnya bujur, nah, rambutnya ikal mayang, bukan ikal mayang, rambutnya lurus, sabat, nah, sabat. Ja'dil khatid maksudnya rambut kerinting. Kalau sabat rambutnya apa ni, lurus, rebonding. Rambut Nabi Isa macam tu. Bila tengok balik, kita tengok gambar Nabi Allah Isa alaihissalam di Shubra, Jesus, hak duduk di kedai-kedai Arab tu. Dan gambar seorang lelaki yang memegang apa ni, kambing, tongkat yang tinggi, tak pakai kepiah, pakai jubah. Sebiji dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu memang Jesus yang memang Nabi Allah Isa yang sebenar. Wajahnya seakan-akan itu. Comel tak kalau tengok dalam internet? Cuba tulis Jesus, keluar gambar Nabi Isa. Macam itulah rupa Nabi Isa yang di dalam gambar yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebiji macam tu. Comel. Tapi puak ni, kenapa dia keluar gambar Nabi Isa saja? Nabi Muhammad pun ada agak gambar. Kerana dia nak tunjuk, kata Nabi kami betul ada gambar lagi. Nabi apa? Mana gambar? Gambar apa simpan? Bodoh. Nah. Dan kita pula umat Nabi SAW tak perlu gambar. Kami beriman dengan Rasulullah bukan sebab gambar. Bukan sebab kami tahu Rasulullah comel. Kami tahu Rasulullah comel sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis Rasulullah sendiri. Kami tak perlu tengok gambar. Kami beriman dengan Rasulullah sudah cukup. Itu yang lebih utama. Dan kami akan bertemu dengan Rasulullah di syurga nanti. Nah, ada di kalangan para alim ulama kami yang bertemu dengan Rasulullah secara jaga, ada mimpi dalam jumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Itu sudah cukup untuk beri keyakinan kepada kami. Nah, walaupun kami tak tengok, tapi kami sayang Nabi SAW. Kamu tengok Nabi Isa, kamu sayang Nabi Isa? Tak. Kenapa? Kerana Nabi Isa suruh ikut Nabi Muhammad. Kalau sayang kena ikut. Kamu ikut tak? Tak ikut. Faham? Dia pun keluar gambar tu hanya sekadar semata-mata untuk berbangga dengan Nabi Allah Isa AS. Saya tanya pada Syekh Ahmad, moga ke gambar tu kan betul kan? Wallah, mungkin saya kata. Boleh jadi itu gambar dia yang betul. Tapi tengok dalam sejarah memang macam itulah wajah Nabi Allah Isa AS. Cuma tak perlu simpan, tak perlu simpan. Tak kira kata ni lah wajah Nabi Isa ni, balik pakai duk simpan pula dalam loka. Tak kira jadi fitnah Syekh oi. Orang balik buka-buka tengok ada gambar, "Oi, hang Kristian ke apa?" Jadi fitnah. Jangan duk simpan. Cukup tengok dalam internet jadilah. Satu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wajahnya seumpama dengan saudara kamu. Siapa saudara kamu? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Ibrahim sama dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Ibrahim adalah datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Daripada Nabi Allah Ismail. Daripada Nabi Ismail keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Ishaq keluarnya nabi-nabi yang lain, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan nabi-nabi Bani Israel yang lain. Nah, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad keluar daripada Nabi Ismail. Kerana tu Nabi Muhammad SAW sebut ana benu zabihain. Aku anak kepada dua yang disembelih, iaitu Nabi Allah Ismail dan kemudian yang kedua Sayyidina Abdullah. Kerana Sayyidina Abdullah ketika kecil pernah dinazarkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib untuk disembelih, dijadikan nazar oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi sebab tu disebut ana benu zabihain. Jadi ini dalil kata para alim ulama yang zabih itu bukanlah Ishaq tapi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebab berlaku khilaf di kalangan ulama siapa yang nak disembelih, Ishaq ataupun Ismail. Yang kuatnya Ismail alaihissalam. Manakala Jibril alaihissalam, fa idza akhrabu man ra'aitu bihi syabhan Dihyah. Sayyidina Jibril pula wajahnya seakan-akan wajah Dihyah al-Kalbi. Sayyidina Dihyah juga orangnya cantik. Jibril tidak akan datang melainkan dengan wajah yang comel. Maka dia datang dalam berupa wajah Sayyidina Dihyah al-Kalbi.
Sayyidina Aisyah kata, aku tidak pasti Rasulullah bersembang dengan Aisyah, dengan Dihyah atau bersembang dengan Jibril, melainkan Rasulullah akan beritahu telah turun wahyu, baru aku tahu rupanya tadi adalah Jibril, bukannya Dihyah. Kerana wajah seakan-akan sama. Handsome ni, sahabat Nabi yang handsome cukup ramai. Sayyidina Jabir ibni Abdullah, Jarir ibni Abdullah, orang yang handsome. Sampai kalau keluar jalan depan orang, buka baju waktu tengah perang, orang perempuan tak ada. Dia buka baju, ikat baju kat pinggang, pakai seluar, jalan. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar ambil kayu, kata pakai baju. So pakai baju. Sayyidina Jarir pun pakai baju balik. Bila sampai dia jalan depan, Sayyidina Umar kata kepada orang yang duduk di sebelah dia, aku tidak pernah dengar cerita orang yang lebih cantik daripada Yusuf. Nombor 2 kalau yang paling cantik, dia ni lah orang yang paling cantik, tu dia. Lepas Nabi Yusuf. Nabi Muhammad kenapa tak sebut? Nabi Muhammad tak ada bandingan. Tak ada bandingan, nak banding macam mana? Lepas tu dia banding dengan Nabi Yusuf AS. Kalau Yusuf cantik sungguh. Nombor 2 yang aku rasa cantik, paling cantik sekali, ni lah Jarir, ni lah yang paling cantik. Comel sungguh orang dia. Buka baju pun takut orang lelaki pun tergoda. Tu bahaya. Badan dia tegak, sasa, semak nak mampus. Datang cerita. Cukup sikit-sikit. Yang perempuan bayang pula lagi. Macam mana handsome tu? Tak boleh nak bayang. Handsome yang sahabat Nabi SAW. Ada seorang ulama besar nama Abdul Wahid ibni Zaid. Jadi wali Allah Ta'ala. Saya orang perempuan makan doa pula, ya Allah, bagilah sahabat-sahabat Nabi ni, ambil kami jadi bini waktu di syurga nanti. Boleh doa gitu? Boleh doa. Tapi tak ada nikah di dunia. Dia nak menikah dah, lelaki dah ada, lepas tu pergi sana, lelaki duk kebut pula lagi. Tak haram jadah balong ni. Tantang ni. Aku pun comel juga kan. Di syurga semua comel, tidak ada jealous lagi pada ketika malu masuk syurga, dia tak akan kata haram jadah dah. Dia senyum kan. Baik, ala kulihat, ada seorang lelaki namanya Sayyidina Abdul Wahid ibni Zaid. Dia wali besar. Dia setiap malam, dia kata, aku pernah satu malam ni berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan pasanganku di syurga nanti, ya Allah. Tunjukkan pasanganku. Setiap malam sebut. Akhirnya satu malam dengar satu suara menyebut, wahai Zaid, wahai Abdul Wahid, kamu carilah seorang perempuan namanya Maimunah As-Sauda. Perempuan Maimunah yang hitam legap. Dia ni duduk di tempat fulan bin fulan di Kufah. Pergilah cari dia. Dia itulah akan jadi teman kamu di syurga nanti. Kalau kita orang dengar tu,